kita kena buat pembezaan untuk U tadi. Jadi kita ada U X kuasa 2. Jadi kita kena buat pembezaan untuk X kuasa 2 ni. Bila buat pembezaan kita akan dapat 2X. Seterusnya kita buat pembezaan untuk V pula. Kita buat pembezaan ke atas V, kita ada dV dx. Jadi kita buat pembezaan atas dV dx pula. dV dx jadi 7x tolak 3, bila buat pembezaan kita akan dapat 7. Okay, jadi apa dia quotient rule? Ingat lagi quotient rule. Quotient rule kita akan pakai dy dx sama dengan v du dx tolak u dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Okay, jadi apa yang kita tinggal buat hanyalah salin sahaja. Jadi v, apa dia v? V adalah 7x tolak 3. Jadi tulis kat sini, 7x tolak 3. Buat dalam kurungan, 7x tolak 3. Tutup kurungan. And then 7x tolak 3 akan darab dengan apa? Du dx. Jadi du dx kita adalah 2x. Tolak dengan u dv dx. U dv dx. U kita adalah x kuasa 2. dv dx kita adalah 7. Jadi tulis dekat sini 7. Bahagi semua sekali, kita akan bahagi dengan v kuasa 2. Okay, garis dulu. Bahagi dengan v kuasa 2. V kita apa dia? 7x tolak 3. Jadi v kuasa 2 tulis 7x kuasa 3 kuasa 2. 7x tolak 3 kuasa 2. Alright, jadi kita dah dapat satu persamaan kat sini. V du dx tolak u dv dx semua tu. Okay. Jadi sekarang ni yang tinggal hanyalah untuk meringkaskan. Sebab sekarang ni nampak panjang kan. Jadi kita tinggal nak ringkaskan. Jadi salin balik dy dx kita. Kita ada 7x tolak 3 darab dengan 2x. Tolak dengan x kuasa 2 darab dengan 7. Bahagi dengan 7x tolak 3 kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni dah dapat macam ni. Kita nak ringkaskan macam mana? Nak ringkaskan kita kena darab semua sekali. Jadi kita ada 7x tolak 3 darab dengan 2x. Jadi kita darab 7x tolak 3 darab dengan 2x. Tolak 3 pun darab dengan 2x. Jadi kita ada dy dx. Okay. Sama juga dengan x kuasa 2 akan darab dengan 7. Jadi sekarang ni kita buat 7x darab dengan 2x, kita akan dapat 14x kuasa 2. 7 negatif 3 darab dengan 2x, kita akan dapat negatif 6x. Dan yang tinggal tolak x kuasa 2 darab dengan 7, kita akan ada tolak 7. X kuasa 2 bahagi dengan 7x tolak 3 kuasa 2. Okay, jadi kita ada ni. Sekarang ni apa yang kita boleh selesaikan, nampak ni. Kita ada 14x kuasa 2, kita boleh tolak dengan 7x kuasa 2. Jadi kita tolak sekarang. Kita tolak dulu. Kita ada dy dx sama dengan 14 tolak 7, kita akan dapat 7. X kuasa 2 tolak dengan 6x. Tolak dengan 6x. And then bahagi dengan 7x tolak 3 kuasa 2. Okay, jadi ini jawapan kita. Ini adalah jawapan akhir kita. Okay, so far. Untuk soalan A, boleh faham? Kalau ada soalan boleh beritahu, jangan risau. Okay, seterusnya kita ada soalan 6B. Okay, so far yang ada ni. Kalau ada soalan bagi tahu je, jangan risau. Boleh tulis dekat chat ataupun boleh bagi tahu kalau tak faham. Jadi ini adalah question rule. Kita buat lagi yang seterusnya. Kita tengok 6B. Jadi 6B, kita tengok dulu soalan dia. 6B dia kata selesaikan. Y kita adalah
X kuasa 2 tolak 4 bahagi X kuasa 2 tambah 4. Jadi kita nak buat quotient rule dekat atas ni. Pertama sekali, kita kena buat katakan. Okey, kita kena tentukan. Atas ni kita letak sebagai U, bawah ni kita anggap sebagai V. Okey, jadi kita ada tu, sekarang ni U kita adalah X kuasa 2 tolak 4. V kita adalah X kuasa 2 tambah 4. Okey, apa lagi kita kena tulis? Du dx kita adalah 2x, dv dx kita adalah 2x juga kan. Kebetulan dia 2x juga. Sebab apa? X kuasa 2 bila buat pembezaan 2x juga. Okay, jadi kita dah ada u, kita ada v, kita dah ada du dx, kita dah ada dv dx. Okey, seterusnya kita buat apa? Seterusnya kita buat quotient rule. Jadi dy dx v du dx tolak u dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Okey, sekejap. Cikgu perbetulkan v kuasa 2. Jadi kita ada ni v du dx tolak u dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Sekarang ni yang tinggal hanyalah masukkan sahaja. Jadi v kita apa dia? V kita adalah x kuasa 2 tambah 4. Kita lihat kat sini. X kuasa 2 tambah 4. Du dx kita adalah 2x tolak u dv dx. Jadi u kita adalah x kuasa 2 tolak 4. dv dx kita adalah 2x juga. Kebetulan. Okey. Jadi bahagi dengan v kuasa 2. V kita adalah x kuasa 2 tambah 4. Jadi x kuasa 2 tambah 4 kena kuasa 2 lagi. Kena kuasa 2 lagi sekali. Okey, jadi kita ada macam ni. Kita ada dy dx salin balik. Sebab apa salin balik? Sebab kita tak nak, bila kita buat pengembangan, kita tak nak keliru. Jadi salin balik untuk selamat. X kuasa 2 tambah 4. Darab dengan 2x. Tolak dengan x kuasa 2 tolak 4. Darab dengan 2x. X kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, jadi apa yang kita boleh buat dekat sini? Kita boleh buat pengembangan. Kita akan buat pengembangan. Jadi bila buat pengembangan, x kuasa 2 kena darab 2x, 4 pun kena darab dengan 2x. Sama juga x kuasa 2 kena darab dengan 2x, negatif 4 pun kena darab dengan 2x. Okey, jadi kat sini cikgu akan ringkaskan. Kita ada dy dx, x kuasa 2 darab dengan 2x, kita akan dapat 2x kuasa 3. X kuasa 2 darab dengan 2x, kita akan dapat 2x kuasa 3. 4 darab dengan 2x, kita akan dapat 8x. Negatif x kuasa 2 darab dengan 2x dapat negatif 2x kuasa 3. Positif 4 darab dengan 8x, kita akan ada positif 8x. Bahagi saja dengan x kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 lagi sekali. Kan? Jangan lupa. Okey, kalau kita tengok 2x kuasa 3 tolak 2x kuasa 3, kita boleh potong. 8x tambah 8x, kita boleh tulis dia dy dx sama dengan 16x bahagi dengan x kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, jadi ini akhir sekali jawapan dia. Okey, boleh faham? Ada soalan ke? Pada cikgu. Okey. Tak ada cikgu, boleh faham. Yes. Jadi ini adalah quotient rule. Quotient rule ingat v du dx tolak u dv dx. Dia senang je. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Sebab senang kan? Jadi kita buat beberapa contoh saja. Kita buat sampai C saja. Baik, jadi kita tengok C pula. 6C. Kita ada apa? Kita ada y sama dengan 3x tambah 8 bahagi dengan 2x tolak 5. Jadi ini adalah u, ini adalah v. Jadi dy dx. Okey, sebelum tu kita tulis apa? Kita tulis katakan. Katakan u sama dengan 3x tambah 8, v sama dengan 2x tolak 5.
Jadi du dx sama dengan apa? 3x tambah 8. Kita nak buat pembezaan. Du dx kita adalah 3. dv dx kita adalah 2x. Tolak 5 kita nak buat pembezaan. Jadi 2x tolak 5 buat pembezaan kita akan dapat 2. Jadi du dx 3, dv dx kita adalah 2. Okey, sambung seterusnya. Lepas dah ada ni kita kena buat dy dx pula. dy dx adalah v du dx tolak dengan u dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Sentiasa tulis ni. Sebab apa? Tak nak lupa kan? Jadi tulis je selalu. V du dx tolak u dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Okey, jadi yang tinggal hanya salin je. Okey, v kita adalah 2x tolak 5 darab dengan du dx. Du dx kita adalah 3 tolak dengan u salin 3x tambah 8 darab dengan dv dx darab dengan 2. Bahagi semua ni. Okey, bahagi semua ni dengan v kuasa 2. V kuasa 2 maksudnya 2x tolak 5 kuasa 2. Jadi kita dah dapat macam tu. Sekarang ni yang tinggal hanya nak ringkaskan. Sebab apa? Kalau tulis macam ni dia agak serabut. Kan? Jadi tak boleh tinggalkan macam tu. Jadi dy dx kita salin balik 2x tolak 5 darab 3 tolak 3x tambah 8 darab dengan 2. Bahagi dengan 2x tolak 5 kuasa 2. Okay, kita ada macam ni. Sekarang kita tinggal buat pengembangan. 2x darab dengan 3, negatif 5 darab dengan 3. Jadi dy dx kita sama juga dengan negatif 3x ni tambah 8 ni kena darab juga. Okay, bila kita kembangkan make sure betul-betul. 2x darab 3 kita akan dapat 6x. Negatif 5 darab 3 dapat negatif 15. Negatif 3x, ambil sekali yang negatif ni, jangan tinggalkan. Negatif 3x darab dengan 2, kita akan dapat negatif 6x. Okay, negatif darab posisi 8, dia menjadi negatif 8. Negatif 8 darab 2 akan dapat negatif 16. Bahagi dengan 2x tolak 5 kuasa 2. Okay, jadi nampak ni, kita ada 6x, kita ada tolak 6x. Jadi 6x boleh potong, kita akan ada negatif 15 tolak 16. Jadi dy dx kita negatif 31 bahagi dengan 2x tolak 5 kuasa 2. Jadi ini adalah jawapan akhir kita. Nampak ringkas kan? Tak berapa susah kalau soalan question rule ni. Cuma kena ingat v du dx, u dv dx tadi tu. Okay, jadi itu adalah question rule. Okay, seterusnya kita tengok pula yang seterusnya. Jadi kita buat ABC saja sebab DE ni sama je kan. Jadi kita sambung. Nak tengok yang lain pula. Seterusnya kita ada yang dinamakan sebagai the second derivative. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia adalah pembezaan peringkat kedua. Okay, jadi kalau pelajar ingat balik pembezaan peringkat kedua, maksud dia apa? Maksud dia kita kena buat 2 kali pembezaan. Maksudnya kita kena buat 2 kali pembezaan. Okay, sekejap Jadi kalau kita tengok, kita ada 7A. Okay, sebelum tu kita salin dulu. Apa soalan dia? Dia kata, nombor 7, cari pembezaan peringkat kedua. Okay, pembezaan peringkat kedua dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, find the second derivative for each of the following. Kan? Kalau ada pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris. Alright, jadi pelajar yang ada sekarang ni boleh tulis nama dulu dekat chat. Tulis nama, tulis attendance. Macam yang Cikgu Azman cakap tu. Okay, jadi kita sambung 7. Nombor 7 ni cari pembezaan peringkat kedua. Jadi 7A, kita tengok dulu yang A. Kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tolak 7x tambah 6. Jadi ini soalan dia. Soalan dia nak apa? Nak pembezaan peringkat kedua.
Jadi pembezaan peringkat kedua. Jadi maksudnya pertama kena buat sekali dulu pembezaan. Jadi itu maksud dia. Jadi pembezaan pertama maksudnya kena buat pembezaan sekali. Jadi pembezaan peringkat pertama kita tulis sebagai apa? F prime X. F prime X. Prime ni dekat sini maksudnya kita dah buat sekali pembezaan. Jadi buat sekali pembezaan X kuasa 2 tolak 7X tambah 6. Bila kita buat pembezaan kita akan dapat 2X tolak 7. Okey, buat lagi sekali pembezaan. Sebab apa? Dia kata pembezaan peringkat kedua. Bila buat lagi sekali, buat 2 kali apostrophe. Buat 2 kali koma dekat sini. Jadi F prime prime X 2X tolak 7 ni kena buat lagi sekali pembezaan. Jadi akhir sekali kita dapat jawapan dia adalah 2. Okey, jadi itu cara untuk buat pembezaan peringkat kedua. Kan? Senang je kan? Alright, kita tengok yang kedua. Kita tengok yang B pula. Kita tengok yang B. Jadi soalan B, pertama sekali kita salin dulu. B kita ada Y kita adalah punca kuasa X tolak 6. Punca kuasa X tolak 6. Okay, jadi pelajar yang ada tu minta tulis nama attendance dekat chat. Tulis macam yang kawan-kawan sebelum ni ada tulis. Yang baru masuk tu lah. Yang baru masuk tu tulis attendance. Tulis nama, tulis sekolah. Okay, jadi yang baru masuk kita sekarang ni dekat tajuk pembezaan peringkat kedua. Jadi kita ada Y sama dengan punca kuasa X tolak 6. Kita nak buat 2 kali pembezaan. Okay, 2 kali pembezaan maksudnya pertama sekali buat dulu. dy dx sekali. Buat sekali dulu. Okay, sebelum tu. Kita tengok ni, nampak ni. Ada punca kuasa 2. Jadi kita sebenarnya boleh tulis Y sama dengan X tolak 6. Okay, sebelum ni, kelas sebelum ni, cikgu ada ajar. Punca kuasa 2 kita boleh tulis dia sebagai kuasa 1/2. Punca kuasa 2 kita boleh tulis sebagai kuasa 1/2. Okay, jadi dah tahu punca kuasa 2 tu maksud dia kuasa 1/2, kita senang nak buat pembezaan. Okay, buat sekali pembezaan dulu. Okay, bila buat sekali pembezaan kita buat apa? 1/2 ni bawa ke depan. Akan jadi 1/2 darab X tolak 6. Kuasa akan tolak dengan 1. Okay, jadi dy dx kita adalah, ni baru buat sekali. 1/2 X tolak 6. 1/2 tolak 1 dapat apa? 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. Okay, itu baru buat sekali pembezaan. Okay, nak kena buat lagi sekali. Okay, untuk cara tulis dia d2y, d kuasa 2y, dx kuasa 2. Ini cara tulis dia. Jangan salah tulis. Jadi kalau tulis dy dx maksudnya baru buat sekali. Kalau d2y dx kuasa 2 maksudnya buat 2 kali. Okay, sekarang ni sama juga step dia. Negatif 1/2 bawa ke depan. Akan dapat apa? Akan dapat negatif 1/4. X tolak 6. Negatif 1/2 tolak 1. Kita akan dapat negatif 1/4 X tolak 6. Negatif 1/2 tolak 1. Berapa? Dapat negatif 3/2. Sebab negatif 1/2 tolak 1 dapat negatif 3/2. Okey, seterusnya kita nak ringkaskan dia. Nak ringkaskan macam mana? Negatif 1/4. Nampak ni? Kuasa negatif 3/2. Jadi letak dia dekat bawah. Okay, cikgu tulis bawah sikit lah. Buat ruang kecil kan. Okay, negatif 1/4. X tolak 6 ni nak kena turun bawah. Tapi dia kuasa 3/2. Jadi 3/2 pelajar kena tahu 3/2 adalah punca kuasa X tolak 6 kuasa 3. X tolak 6 tu kuasa 3. Tapi semua sekali tu punca kuasa 2. Dia macam tu. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey tak untuk B ni? Boleh faham tak untuk D? Ada soalan je? Boleh Kalau ada soalan boleh beritahu. Sambil-sambil tu yang ada tu tulis nama Jangan lupa tulis nama dekat attendance. Yang baru masuk tu.
Tulis nama dekat challenge. Okey ke. Okay, jadi seterusnya. Kita dah buat tadi, y punca kuasa x tolak 6 ni, last kali dapat apa jawapan dia? Negatif 1/4 darab punca kuasa x tolak 6 kuasa 3. Sebab apa? X tolak, cikgu buat kat tepi ni kita ada x tolak 6 negatif 3/2. Jadi sebab dia negatif, dia akan jadi 1/x tolak 6. Tapi dia kuasa 3/2. Jadi kalau 2 ni maksudnya punca kuasa. Ada 3 kat atas, jadi dia kuasa 3. Jadi itu dia. Ini adalah tips. Boleh kata tips lah kan, tak adalah tips. Dia orang kata pengetahuan kan. Okay, jadi itu B. Okay, kita cuba tengok lagi sekali. Satu soalan lagi. Kita tengok soalan C. Kita tengok dulu. C kita ada y sama dengan x tambah 1/x. Okay, ni soalan. Dia nak minta apa? Dia nak minta kita buat pembezaan peringkat kedua ataupun dalam bahasa Inggeris second derivative. Jadi pertama sekali y kita adalah x tambah 1/x, kita boleh tukar dia jadi x negatif 1. Okey, seterusnya kita boleh buat pembezaan. Bila dah dapat macam ni, boleh buat pembezaan. Bila tulis sekali pembezaan, tulis dia dy bahagi dx. dy bahagi dx. Okey, jadi dy bahagi dx. Sekejap Jadi dy dx kita apa dia? X tambah x negatif 1. Jadi 1. Okey, yang ni kita boleh tulis dia negatif 1 tolak 1. X negatif 1 tolak 1. Itu dah dapat dia. Jadi dy dx kita apa dia? Belum lagi buat second derivative. Belum lagi buat 2 kali pembezaan. Kita hanya buat sekali pembezaan. Jadi dy dx kita adalah 1 tolak 1x negatif 2. Belum lagi buat 2 kali pembezaan. Okay, jadi bila kita nak buat 2 kali pembezaan, barulah tulis d2y dx kuasa 2. Jadi d2y dx kuasa 2 ni maksudnya buat 2 kali pembezaan. Jadi 1 tolak 1x kuasa 2 ni dah hilang. 1 ni dah hilang, maksudnya ni saja yang tinggal. Negatif 2 bawa depan, akan tulis sebagai 2. Seterusnya, x tolak 2 akan tolak dengan 1. Jadi x tolak 2, tolak 1 lagi. Jadi kita ada 2x negatif 3. Okay, jadi ingat lagi cikgu ajar. Kalau negatif kuasa dia, kalau kuasa dia negatif, kita akan tulis dia 2/x kuasa 3. Negatif tu letak bawah. Kuasa dia kekalkan kuasa 3. Tapi hilangkan negatif tu dengan letak dia ke bawah. Okay, jadi itu adalah C. Senang je kan untuk soalan second derivative ni. Jadi kita dah buat A, B, C. Yang seterusnya pelajar boleh buat sebagai latihan kan. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Alright, jadi kita sambung. Seterusnya. Aplikasi pembezaan. Aplikasi pembezaan. Kita tengok yang 2.4 pula. Okay, jadi sebelum tu kita tengok dulu nota. Nota dia kata aplikasi pembezaan. Kita ada kecerunan. Okay, jadi kecerunan ni M1 adalah dy dx. Maksud dia, kalau soalan suruh cari kecerunan, maksudnya kita gunakan dy dx. Okay, seterusnya, kalau soalan suruh cari kecerunan normal, tadi itu kecerunan tangent. Kalau soalan suruh cari kecerunan normal, formula dia adalah negatif 1/dy dx. Okay, itu satu. Persamaan tangent pada lengkung di titik A. Maksudnya kalau kita ada satu titik A, koordinat dia adalah x1, y1. Untuk cari persamaan dia, y tolak y1 sama dengan m1 darab dengan x tolak x1. Itu formula. Sebab apa ini dia macam matematik. Kalau ingat tajuk matematik, kita ada untuk cari equation
Y tolak Y1, M1, X tolak X1. M tadi tu adalah kecerunan tadi tu. Kecerunan macam mana nak cari? dy dx tadi. Okey. Persamaan normal di titik. Normal maksudnya kecerunan dia berubah. Kecerunan kita akan cari negatif 1 per dy dx. Okey. Nilai maksimum dan nilai minimum. Okey. Nilai maksimum dan nilai minimum pertama kita kena cari dekat titik pusingan. Titik pusingan kita dy dx kena make sure dia adalah kosong. Okey, kalau lepas tu kena buat 2 kali pembezaan ataupun second derivative. Jadi bila lepas dah buat pembezaan 2 kali tadi tu, kalau dapat nilai dia adalah kurang daripada kosong ataupun negatif, maksudnya titik tu adalah titik maksimum. Kalau d2y dx kuasa 2 kita adalah positif, titik itu adalah minimum. Yang ni cikgu recap balik lah. Yang mantau pelajar ada lupa-lupa sikit. Yang ketiga, kita ada kadar perubahan. Okey, kadar perubahan jika X dan Y dihubungkan oleh persamaan YFX, maksudnya ada YFX. Maka kadar perubahan adalah dy bahagi dt. dy bahagi dt boleh ditulis sebagai dy dx darab dx dt. Jadi itu adalah chain rule ataupun petua rantai. Dan yang keempat, perubahan kecil dan penghampiran. Small changes and approximation. Jika Y adalah fx dengan delta x ialah perubahan kecil dalam x dan delta y ialah perubahan kecil yang sepadan dalam y, maka delta y bahagi delta x adalah dy dx, delta y adalah delta y dy dx darab delta x. Jika x berubah daripada x kepada x tambah delta x, maka y berubah daripada y kepada y delta y. Okey, mungkin pelajar ada lupa-lupa sikit. Tak apa, nanti kita tengok soalan. Kita tengok soalan yang pertama, nombor 8 ni. Soalan nombor 8. Hitung kecerunan tangent kepada setiap lengkung yang berikut pada titik yang diberikan. Okey, nombor 8 A. Jadi kita ada Y sama dengan X kuasa 2 yang mana X adalah 2. Okey, maklumat tu penting sebab maklumat tu adalah yang kita akan gunakan. Jadi Y sama dengan X kuasa 2. X adalah 2. Okey, jadi untuk cari kecerunan. Ingat lagi, kecerunan tangent. Kecerunan tangent adalah dy dx. Okey, jadi dy dx ni buat dekat y ni. Jadi dy dx adalah 2 x. Sebab apa? X kuasa 2 kita buat kecerunan. Okey, kita ada x sama dengan 2. Okey, jadi kita tulis kat sini. Apabila x sama dengan 2 masuk dalam dy dx kita adalah 2 darab 2. Maksudnya tempat x tadi tu ganti dengan 2. Jadi dy dx kita adalah 4. Kecerunan tangent kita adalah 4. Itu cara dia. Kecerunan tangent kita adalah 4. Okey, seterusnya kita buat 8b. Kita ada y sama dengan x kuasa 2 tambah 5x tolak 8. Yang mana dia bagi tahu x kita adalah 3. Okey, jadi x kita adalah 3. Kecerunan tangent adalah dy dx. Jadi dy dx buat dy dx. X kuasa 2 bila buat pembezaan dapat 2x. 5x bila buat pembezaan tambah 5. And then kita nak tahu kecerunan. Kecerunan apabila x sama dengan 3. Dy dx kita adalah 2 darab 3 tambah 5. Jadi 2 darab 3, 6 tambah 5 dapat 11. Jadi jawapan untuk B ni adalah 11. Ya. Sangat straightforward soalan dia. Sangat straightforward. Okay, jadi kita dah buat A, kita dah buat B. C, D, E ni nanti pelajar boleh cubalah. Kan? Cuba buat. Okay, kalau ada tak faham nanti boleh tanya. Okay, kita tengok nombor 9.
Kita teruskan nombor 9. Sebab apa? CDE tu sama je bentuk dia kan. Sama je bentuk dia. Maksudnya kena cari kecerunan and then kena cari masukkan nilai X tadi tu kan. Okay, jadi kita sambung nombor 9. Okay, nombor 9. Baca dulu soalan. Dia kata cari persamaan tangent setiap lengkung yang berikut. Cari persamaan. Dia nak persamaan. Okay, jadi tapi persamaan dia adalah persamaan lengkung. Okay, kita tulis dulu nombor 9. Cari persamaan lengkung. Okay, lengkung ni ataupun dalam bahasa Melayu dia tangent lah. Kan, dalam bahasa Inggeris dia adalah tangent. Dalam bahasa Inggeris dia adalah lengkung. Dalam bahasa Melayu dia lengkung. Dalam bahasa Inggeris dia tangent. Okay. Jadi tangent. Pertama sekali untuk tangent kena tulis dy dx. Okay, sebelum tu cikgu just nak ingatkan lah kan. Kalau ada yang tak tulis nama lagi boleh tulis nama. Tengok dulu soalan A. Y sama dengan X kuasa 2. Y sama dengan X kuasa 2. Yang mana koordinat dia adalah 4, 16. Okay, jadi ni koordinat, ini adalah Y. Okay, saya tulis kat sini. Sini adalah koordinat. Soalan dia nak persamaan lengkung. Pertama sekali sebelum ada persamaan, kena cari apa? Kena cari kecerunan tangent dulu. Jadi kecerunan tangent dy dx. Kena cari dy dx. Jadi y kita x kuasa 2. Jadi dy dx apa? Dy dx adalah 2x. Okay, koordinat. Sekarang ni kita ada koordinat. Apa guna koordinat ni? Okay, ingat. Persamaan lengkung okay, jadi dy dx kita adalah 2x, m kita adalah 2x maksudnya. M kita adalah 2x. Okay, jadi sekarang ni persamaan lengkung adalah y tolak y1 sama dengan apa? Sama dengan m darab x tolak x1. Okay, jadi ingat. Y tolak y1. Y1 kita apa? Y. Ini adalah y1. Ini adalah x1. Jadi koordinat kita y tolak 16 sama dengan m. M kita apa? 2x. 2x darab dengan x tolak dengan x1. Tolak dengan x1. X1 kita adalah 4. Okay, jadi kita dah dapat macam ni. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita nak buat dia supaya dia menjadi satu persamaan lengkung. 8x. Okey, sekejap Jadi kita ada y tolak 16 sama dengan 8. Okey. Ada yang cikgu terlupa dekat sini. Jadi dy dx kita adalah 2x kan. Jadi dy dx kita adalah 2x. Masukkan dalam 2x ni kita masukkan 4. Sebab apa? Dia kata 2x. X kita apa? X kita adalah 4. Jadi 2 darab 4 kita dapat 8. Jadi kecerunan kita sebenarnya 8. Bukan 2x saja. Jangan lupa untuk masukkan x tadi tu. Jadi m kita okay, m kita adalah 8 sebenarnya. Jadi m tadi gantikan yang 8. Tulis kat sini 8. Jadi dah dapat 8. Ringkaskan. Bagi nampak lawa sikit. Y tolak 16. 8x tolak. Jadi 8 kena darab x. 8 kena darab dengan negatif 4. 8 darab negatif 4 dapat negatif 32. Okay, jadi ini jawapan akhir kita. Ini adalah persamaan lengkung kita. Ingat balik. Kalau persamaan lengkung maksudnya apa? Y tolak y1. M darab x tolak x1. Okey, sambung untuk B. Kita buat yang B pula. Okey, jadi cikgu buat contoh sikit-sikit je. Sebab apa kita nak, sebab kita masa kita nak kata sejam kan. Jadi kita nak catch up sebanyak mungkin kita boleh catch up. Okey, untuk B kita ada Y sama dengan
X kuasa 3 tambah 8X kuasa 2 tolak 7. Yang mana koordinat dia adalah negatif 1, 0. Okey, sama juga cari kecerunan tangent. Dy dx sama dengan, kita ada X kuasa 3. Buat dy dx, kita dapat 3X kuasa 2. 8X kuasa 2 dapat 16X. Okey, jadi masukkan X dalam ni, 3 darab dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 16 darab dengan negatif 1. Kita akan dapat, okey, negatif 1 kuasa 2, 3 lah. 16 darab negatif 1, kita akan dapat jumlah semua sekali adalah negatif 13. Jadi maksudnya M kita adalah negatif 13. Okey, lagi apa yang tinggal? Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, sekarang ni Y tolak Y1. Y1 kita apa? Kosong. X1 kita adalah negatif 1. Y tolak kosong sama dengan M. M kita adalah negatif 13. X tolak X1. X tolak negatif 1. Jadi jangan keliru. Jangan silap. Jadi akhir sekali kita ada Y sama dengan negatif 13X tambah. Okey, bukan tambah dah. Dia akan jadi. Okey, sebelum tu. Supaya kita tak keliru. X tambah 1. Okey, jadi Y sama dengan negatif 13. 13 darab dengan X. Kita dapat 13X tolak 13. Okay, jadi ini jawapan akhir kita. Ini adalah persamaan lengkung. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, jangan risau. Jadi ini persamaan lengkung. Jadi kena ingat balik persamaan lengkung. Jadi ini jawapan A, ini jawapan B. Okey. Cikgu baru perasan. Yang A ni kita tak ringkaskan. Y sama dengan 8X. Jadi tolak 32 tambah 16 kita akan dapat negatif 16. Ini jawapan akhir ni. Jangan kena pindahkan Y tu biar dia duduk seorang-seorang. Biar dia duduk single-single. Biar dia solo. Okey, kita sambung. Jadi itu persamaan lengkung. So far okey. Kalau ada soalan boleh beritahu. Kita tengok soalan nombor 10. Cari persamaan normal kepada setiap lengkung berikut pada titik yang diberi. Okey, yang tadi tu persamaan tangent. Yang nombor 10 ni cari persamaan normal pada lengkung. Nombor 10. Cari persamaan normal kepada lengkung. Okey. Macam mana agak-agak nak buat? Kan? Boleh ingat lagi tak? Kan? Kena ingat. Alright, jadi salin dulu soalan pertama. 10A, kita ada Y sama dengan X kuasa 3. X kuasa 3 yang mana koordinat dia adalah negatif 2, negatif 8. Okey, dah salin soalan kita buat. Jadi pertama sekali apa? Pertama sekali kita nak cari apa? Nak cari kecerunan. Okey, nak cari kecerunan tangent. Kecerunan tangent adalah dy dx. Okey, jadi dy dx kita adalah, tulis dulu, dy dx kita dapat 3x kuasa 2. Masukkan nilai negatif 2. Jadi dapat 3 darab negatif 2 kuasa 2. Dapat nilai dia adalah 12. Tapi ini kecerunan tangent. Kita nak cari apa? Kita nak cari kecerunan normal. Sebab apa kita nak cari kecerunan normal? Sebab kita nak buat persamaan normal. Bukan persamaan tangent dah. Jadi kecerunan normal adalah 1 per dy dx. Negatif 1 per dy dx. Ingat tu. Jadi dy dx kita adalah 12. Jadi kecerunan normal kita adalah 1 sama dengan negatif 1 per 12. Maksudnya ambil je nilai dy dx, bahagikan dia 1 per. Jangan lupa tulis negatif.
Jadi dapat negatif 1/12 itu adalah kecerunan normal. Sekarang ni nak buat persamaan normal. Okay, jadi persamaan normal. Persamaan normal, kita ada y tolak y1 sama dengan m, x tolak x1. Jadi m kita ni adalah ni. Ini adalah m. Jadi m kita adalah negatif 1/12. Ingat, m normal. Ini adalah kecerunan normal punya gradient. Kecerunan normal. M kita. Jadi y tolak y1. Y1 kita yang ni, x1 kita yang ni. Jadi y tolak negatif 8. Sama dengan m. M kita adalah negatif 1/12. Darab dengan x. Tolak dengan apa? Tolak negatif 2. Tutup kurungan. Okey, selesaikan. Kita dapat y tambah 8. Kita ada y tambah 8 sama dengan negatif 1/12 x tambah 2. Okey, belum selesai lagi. Sebab apa? Sebab still tak susun dengan kemas. Okay, jadi sekarang ni negatif 1/12 ni nak darab dengan x, nak darab dengan 2 ni. Sebab apa kita nak darab dengan 2? Sebab kita nak bagi dia jadi lawa. Kan? Kita nak bagi dia jadi lawa. Jadi kita ada y tambah 8 kat sini. Y tambah 8 dekat sini. Negatif 1/12 x. Negatif 2. Negatif 1/12 darab 2 berapa? Dapat negatif 2/12. Kan? Okay, jadi seterusnya. Nak pindahkan 8 kat sana. Y sama dengan negatif 1/12 x. Tolak 2/12. Kan? Tolak dengan 8 lagi. Jadi, simplifykan, kira dalam kalkulator dapat negatif 1/12 x. Tolak 2/12 tolak 8. Okay, cuba tekan. Tolak 2/12 tolak 8. Dapat negatif 49/6. Cikgu. Ya, saya. Bukankah negatif 1/12 darab 2 jadi negatif 1/6? Negatif 1/12 darab dengan 2. Dapat jadi negatif 1/6. Yes, betul. Betul. Maksudnya kamu potonglah dekat sini. Negatif 1/6. Macam tu kan? Ya. Maaf. Tak apalah. Betul lah. Betul maksudnya. Maksudnya kamu ringkaskan. Tak apa pun. Sebenarnya tak perlu pun nak ringkaskan. Sebab kita akan tolak juga ada. Maksudnya ada nak sambung lagi kan maksudnya. Kan? Tapi tak apa. Betul lah tu. Okay. Terima kasih, Cikgu. Yeah. Right. Okay, jadi akhir sekali kita dapat y sama dengan negatif 1/12 x tolak 49/6. Okay, jadi itu persamaan normal. Ingat persamaan normal pertama cari apa? Cari kecerunan normal. Sebelum nak cari kecerunan normal, cari kecerunan tangent dulu. And then barulah buat persamaan normal gunakan formula y tolak y1 sama dengan m darab x tolak x1. And then selesaikan macam biasa saja. Okay, nanti dapat jawapan dia. Baik, kita cuba buat lagi satu. Kita buat 10b. Kita buat 10b. 10b. Jadi y kita, kat sini kita ada y dia panjang sikit kan. Kita ada y, x tambah 2, x tolak 3. Yang mana koordinat x dia bagi tahu adalah negatif 2. Dia bagi tahu koordinat x saja kan. Sekejap, tengok balik. Jadi y sama dengan x tambah 2, x tolak 3, dia bagi tahu koordinat x saja. Kan? Dia tak bagi tahu koordinat y. Jadi macam mana agak-agak? Okay, tengok dulu. Jadi kita ada x tolak 2, koordinat y tak ada. Tapi y ada bagi tahu. Y sama dengan x tambah 2, x tolak 3. Sekarang ni x kita adalah negatif 2. Jadi kalau dia tak bagi koordinat y, kita boleh cari dia. Sebab dia dah bagi x. Jadi negatif 2 tambah 2, negatif 2 tolak 3. Dapat berapa? Negatif 2 tambah 2 dapat 0 bahagi dengan negatif 5. Jadi y kita adalah 0 lah kan. Maka koordinat kita adalah negatif 2,
kosong. Ini koordinat. Biasa tu, soalan macam ni biasanya tricky. Dia tak bagi koordinat. Tapi janganlah panik. Sebab apa sebenarnya kita boleh kira je. Okay, jadi dia nak persamaan apa? Persamaan normal. Macam biasa, pertama sekali cari kecerunan tangent. Okay, cikgu besarkan dulu kecerunan tangent. Nak kena kira dy dx. Jadi kecerunan tangent kita ada x tambah 2, x tolak 3 tadi tu. Okay, nampak macam panjang, jadi kita kena buat apa? Kena buat quotient rule. Jadi cikgu perlajukan dekat sini. V du dx tolak u dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Okay, kat sini cikgu laju sikit. Okay. V kita adalah, okay, ni u ni v. Okay. Jadi maksudnya salin bawah. Okay, yang ni cara cikgu yang waktu cikgu buat dalam semasa cikgu pelajar lah. Cara cikgu hafal, salin bawah, buat pembezaan atas. Okay, jadi buat pembezaan atas. Tolak dengan salin atas x tambah 2. Buat pembezaan bawah 1. Bahagi dengan v kuasa 2. Salin bawah kuasa 2. Senang kan? Ini cara laju lah. Cara laju guna cara apa? Cara macam buat lagu kan. Cara cikgu, salin bawah, buat pembezaan atas, tolak salin atas, pembezaan bawah. Bahagi dengan v kuasa 2. Okay, jadi kita ada x tolak 3 darab 1 tolak x kuasa tambah 2 semua ni. Nak kena selesaikan, nak kena apa? Nak kena ringkaskan. Jadi sebelum tu dy dx sama dengan x tolak 3 darab 1. Dapat x tolak 3 juga. Tolak dengan x tambah 2. Darab dengan 1. Tolak x tambah 2 juga. Bahagi dengan x tolak 3 kuasa 2. Okay. X tolak 3 nak buka dia punya bracket. Tolak x tolak 2. Bahagi x tolak 3 kuasa 2. Jadi kita dapat x tolak x boleh potong. Negatif 3 tolak 2 boleh dapat negatif 5. Bahagi x tolak 3 kuasa 2. Dapat negatif 5. Okey, dekat tempat x ni gantikan dengan koordinat x. Jadi kita ada x kat sini, negatif 2. Jadi gantikan. Tulis kat sini negatif 2 tolak 3 kuasa 2. Tak perlu nak buat pengembangan ni. Kan walaupun ada kuasa 2 kat sini. Tak perlu nak buat kuasa 2 dulu. Masukkan je terus x. Jadi kita ada negatif 5 bahagi dengan negatif 5 kuasa 2. Akhir sekali kita dapat negatif 5 per 25. Kan negatif 5 per 25 boleh potong lagi ni. Dapat 1 per 5. Negatif 1 per 5. Okey, jadi kita nak cari kecerunan tangent. Kecerunan tangent tu negatif 1 per negatif 1 per negatif 1 per 5 lagi. Macam mana tu agak-agak? Okey, jadi bila ada negatif 1 per negatif 1 per 5, kita boleh tulis dia macam mana? Kita boleh tulis dia negatif 1 darab dengan negatif 5 per 1. Okey, sebab apa? Sebab apa bahagi ni maksudnya kita akan darab 1 per. Okey, contohnya 5 bahagi 8. Apa dia? 5 per 8. Jadi sekarang ni kita ada negatif ataupun 5 bahagi 8 sebenarnya adalah 5 darab 1 per 8. Yang ni awal-awal kelas dulu cikgu ada ajar. 5 darab 1 per 8. Sama juga negatif 1 bahagi negatif 1 per 5. Terbalikkan negatif 1 per 5 tu. Kita dapat apa? Dapat negatif 5 per 1. Ini cara ringkas lah. Awal-awal kelas dulu cikgu ada ajar. Jadi persamaan tangent, kecerunan tangent. Kita dapat negatif 1 darab negatif 5 dapat 5. Jadi maknanya n kita adalah 5. Barulah boleh buat y tolak y1. Y tolak y1 sama dengan m. X tolak x1 masuk macam biasa. Okey, yang ni dah tak muat dah ni. Cikgu sambung kat sebelah. Jadi kita punya kecerunan kita adalah n kita adalah 5. Koordinat dia tadi adalah 0, negatif berapa tadi? 0, negatif 2. Koordinat kita adalah 0, negatif 2. Okey, jadi nak kena masuk dalam apa? Nak kena masuk dalam y tolak y1 sama dengan m.
X tolak X1. Okay, Y tolak Y1. Y1 kita 2, X1 kita kosong. Y tolak negatif 2 sama dengan 5 darab X tolak kosong. Okay, kembangkan macam biasa. Y. Okay, sorry. Cikgu silap. Terbalik yang ni sebenarnya. Y, X kita negatif 2. Y kita kosong. Jadi ni X1, ni Y1. Terbalik. Jadi Y tolak kosong, X tolak negatif 2. Jadi Y tolak kosong jadi Y. 5 akan darab dengan X. Sama dengan 5X. 5 darab dengan positif 2 dapat positif 10. Jadi jawapan kita persamaan adalah, okay, maka persamaan normal adalah Y sama dengan 5X tambah 10. Okay, ada soalan setakat ni untuk persamaan normal. Boleh faham so far? Jadi kita ada tengok soalan. Boleh insyaAllah. Baik. Okay, bagus. Jadi try ingat balik. Okay, kita cuba buat lagi satu soalan. Kita cuba buat C. Kita ada soalan C, soalan yang sama, dia nak persamaan normal. Jadi C, Y kita adalah, okay, sekejap. Cikgu tak nampak ni. Y kita adalah X kuasa 2, punca kuasa 5 tambah 4X. X koordinat adalah 5. Okay, Y sama dengan X kuasa 2, punca kuasa 5 tambah 4X. X adalah 5. Okay, jadi dia nak persamaan normal. Jadi kat sini dia bagi Y je, kita kena cari Y. Kat sini dia bagi X je, jadi kena cari Y. Jadi Y kita adalah masukkan 5 kat sini, 5 kuasa 2 darab dengan punca kuasa 5 tambah 4 darab 5. Sama dengan Y kita kat sini cikgu dah kira kan, kita dapat semua sekali Y adalah 125. Maksudnya koordinat kita adalah 5, 1, 25. Ini adalah koordinat. Okey, sambung. Kita nak cari kecerunan dulu. Cari kecerunan tangent. Kena buat apa? Kena buat dy dx. Dy dx. Okey, dy dx kat sini kita kena buat apa? Kena buat chain rule. V du dx tambah u dv dx. Okey, jadi salin yang depan, kat sini ada u, kat sini ada v. Salin u. U adalah x kuasa 2. Buat pembezaan dekat yang belakang. Okay, kat sini cikgu ringkaskan cikgu lajukan sikit. Sebab kita ada 2 minit je. Kalau tak faham bagi tahu Okay, jadi kat sini cikgu buat pembezaan, ada dapat 5 tambah 4x. Yang ni cikgu buat pembezaan. Tambah dengan salin yang belakang. Buat pembezaan yang depan, dapat 2x. Kat sini cikgu lajukan sikit. Maksudnya cikgu skip bentuk pembezaan tu. Nanti korang boleh cuba. Okay, jadi kat sini dah dapat semua benda ni. Nak ringkaskan lagi. Nak simplify dia. Nak simplify semua tu. Jadi nak tahu kecerunan, masukkan 5 dalam ni. 5 kuasa 2 dalam ni. 2 bahagi dengan punca kuasa 5 tambah 4 darab 5. Tutup kurungan. Tambah punca kuasa 5 tambah 4 darab 5 darab dengan 2 darab 5. Okay, seterusnya. Cikgu dah kira siap-siap dy dx kita akan dapat nilai dia adalah 60. Tapi ini kecerunan tangent. Kecerunan normal
kena buat apa? Kecerunan normal kena buat negatif 1 per 60. Jadi kita dapat kecerunan normal kita adalah negatif 1 per 60. Tak siap lagi. Sebab apa? Sebab kita nak kena cari persamaan dulu. Kan? Soalan dia nak persamaan. Jadi kita ada y tolak y1 sama dengan m, x tolak x1. Okey, m kita adalah negatif 1 per 60. Tadi tu y tolak y1. Jadi y tolak 125 negatif 1 per 60. X tolak 5. Okey, jadi kat sini cikgu ringkaskan. Kita dapat akhir sekali y sama dengan, okey sebelum tu. Kita nak buang 60. Jadi kena pindah 60 kat sini. 60y darab 60 darab 125. Tekan je baca. 60 darab 125. Dapat 7,500. Sini negatif 7,500 sama dengan negatif x tolak 5. Okey, ringkaskan pindah mana yang patut. Kita dapat akhir sekali jawapan y dia adalah akhir sekali jawapan kita 60y. Okey, 60y sama dengan negatif x tambah 7,505. Jadi ini jawapan akhir kita. Okey, boleh tulis dia dalam bentuk ni ataupun sebenarnya kita boleh ringkaskan dia lah dalam bentuk y. Dalam bentuk y, jadi maksudnya pindahkan y sama dengan negatif 1 per 60x tambah 7,505 bahagi 60. Dapat, ini darab. Dapat 1501 per 12. So ini jawapan akhir kita. Okey Safa, ada soalan ke? Belajar-belajar? Tadi cikgu. Ada Alright, jadi kalau ada soalan, kita tamatkan kelas kita sebab dah pukul 10 dah kan? Okay, jadi kita tamatkan kelas kita. Kita sampai soalan 10C. 10C kita dah dapat. Jadi 11 ni kita akan sambung next week. Jadi kita cuba habiskan secepat mungkin tajuk pembezaan sebelum kita masuk pengamilan. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. sama-sama. Sama-sama.